Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa dhakkirna bima nasina wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sama-sama kita banyak puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama kita mohon perlindungan Allah, pengampunan Allah atas segala kejahatan diri kita sendiri. Kita mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kita memahami kitabnya. Insyaallah taala kita akan terus tadabbur surah Al-Baqarah mulai daripada ayat yang ke-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabihan wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. Ayat yang terakhir itu cerita tentang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kita tentang balasan bagi orang-orang yang mendustakan Rasul, yang mendustakan Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka adalah neraka jahanam yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu, iaitu batu-batu daripada berhala disediakan untuk orang kafir. Jadi biasanya dalam Quran bila Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ahlun nar, orang-orang ahli neraka, Allah Subhanahu wa taala akan sebut lawan dia. Lawan dia itu ashabul jannah, ahli syurga. Biasa dalam Quran jika dia pair lah tuan-tuan, berpasang. Kalau Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang amalan yang buruk, tentu ada amalan yang baik. Orang yang baik, orang yang buruk. Dia itu masani. Quran ni dia masani. Dia punya style tu macam gitu. Kalau ada tentang ahli syurga, Allah akan sebut tentang ahli neraka. Dia tak ada satu surah tu kita tengok ahli neraka je, tak ada. Mesti ada dua cerita yang lawan dia. Mesti ada, itu dia punya pasang dia. Dia punya pasang dia ada itu dalam Quran lah. Kalau adalah pada ayat yang lepas tu tentang ahli neraka, sekarang tentang ahli syurga pula. Wa basyiril ladzina amanu, dan berilah khabar. Basyir ini khabar yang apa? Khabar gembira. Berilah khabar gembira kepada siapa? Kepada siapa yang diperintah di sini? Satu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu makna dia, wahai Rasul, berilah khabar gembira. Kedua adalah siapa saja yang membaca ayat ni. Siapa saja yang membaca ayat ni, dia kena perintah tu. Itu dia kena sampaikan khabar gembira ni. Lilladzina amanu, kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman.
wa amilus solihat, dan orang yang beramal soleh. Biasanya iman, kalau dalam Quran sebut alladzina amanu, orang yang beriman, yang rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6. Kemudian wa amilus solihat, beramal soleh. Ni amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amal itu menjadi soleh bila dia memenuhi dua syarat. Satu, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan satu adalah mengikut syariat, mutaba'atul Rasul, mengikut syariat manhaj yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru nama amal soleh. Ikhlas saja tapi tak ikut garis pandu atau ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak dinama amal soleh. Tak dinama amal soleh. Dia mesti ikhlas. Kita dah tahulah ayat dia banyak, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan melainkan supaya mereka mengikhlaskan diri mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau muta'abatul Rasul pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan apa-apa amalan yang tiada dalam urusan kami, yang tidak kami perintahkan, fa huwa raddun, maka amalan itu tertolak. Raddun. Jadi amalan yang bukan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalau kita amalkan, dia tak nama amal soleh. Amal tu tak jadi, tak menepati kriteria amal soleh. Amal soleh ni mesti nak ada dua syarat tu. Ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka beramal solehat, beramal dengan mengerjakan amal-amal yang solehat. Amal yang solehat dia tak banyak, tuan-tuan. Kata ulama, ini jam'ul qillah. Ni solehat ni kata ganda. Kalau satu solihah satu. Kalau solihat dia sedikit sebenarnya, dia tak banyak. Dia paling kurang adalah jamak ni, paling kurang adalah 3. Paling kurang lah. Kalau bawah dia 3 dah tak jamak lah. Jadi apa yang paling kurang 3 lah. Rukun Islam lah. Tadi kan alladzina amanu, mereka yang percaya kepada rukun iman. Wa amilus solihat, mereka yang beramal dengan amal solihat, rukun Islam. Islam mengucap solat, zakat, puasa, haji. Dia tengok kalau ambil haji pun seumur hidup sekali. Kalau itu pun bagi mampu. Puasa setahun sekali, zakat setahun sekali juga, itu pun bagi mampu. Last tinggal solat aja. Amal soleh tu last tinggal solat aja. Ini pun umat Islam tak boleh buat kerja, tak boleh kerjakan. Itu yang Nabi Musa cakap, umat kau takkan dapat lakukan 5 waktu sehari. Aku dah cuba dengan Bani Israel. Betul tak, tuan-tuan, apa Nabi Musa cakap tu? 1400 tahun yang dahulu Nabi Musa cakap dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat kau takkan dapat buat 5 waktu. Nabi Musa suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kurang lagi daripada 5 waktu. Lah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, aku malulah 5 waktu nak minta kurang lagi. Parting word, kata-kata perpisahan Nabi Musa, dia kata umat kau tak akan dapat lakukan 5 waktu tu. Betul tak? Betul. Memang tepat lah. 5 waktu pun tak boleh. Jangan cakap 50 waktu. Kalau 50 waktu lagi teruk lagi. 5 waktu pun tak dapat. Jadi tinggal satu aja amal soleh. Apa amal yang diwajibkan kita dari pagi tadi sampai ke malam ni? Apa, tuan-tuan? Satu je. Solat ajalah. Mana ada puasa tak wajib, zakat tak ada, haji tak ada. Ada satu je, solat aja yang diwajibkan. Kalau kita tak buat, berdosa lah, maksudnya yang diwajibkan. Kalau kita tak buat, berdosa. Satu je, solat aja. Itu pun dia tak beramal soleh. Lepas tu dia cita-cita pula, mimpi pula nak masuk syurga. Nak masuk syurga ni, dia mesti beriman, beramal soleh. Dia dua syarat nak masuk syurga. Iman saja tak melayakkan seorang itu masuk syurga. Iman saja tak melayakkan seorang itu masuk syurga. Dia ada iman, kata ulama, iman dengan amal soleh. Bukti dia ni ayat ni. Bukti dia apa? Ayat ni kan cakap
kalau iman saja, Allah kata basyiril ladzina amanu annalahum jannah, berilah berita gembira kepada orang beriman bahawa mereka akan dapat masuk syurga. Tak ada ayat macam gitu. Mesti amanu alladzina amanu wa amilus solihat, beramal soleh. Tak beramal tak ada. Tak ada tak boleh masuk syurga kata ulama. Mesti nak ada beramal soleh. Wa amilus solihat, dan beriman dan beramal soleh. Apa berita gembira mereka? Jadi ini dia sunnah kan tuan-tuan, sunnah untuk beri berita gembira. Apa-apa kita kata musim lah, musim-musim perayaan, musim-musim yang gembira ni, masuk Ramadan, Eid, hari-hari yang umat Islam gembira, maka disunnahkan untuk menggembirakan. Tahniah, orang anak kahwin ke apa, kita tahniahkan dia. Ini Allah Subhanahu wa taala yang suruh. Jadi tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyiran wa nadhira, pemberi berita gembira dan pemberi amaran. Jadi memberi berita gembira ni adalah tugas Rasul. Berita gembira dia, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, sesungguhnya bagi mereka orang yang beriman dan beramal soleh, jannat. Nah, ni banyak syurga. Bukan satu syurga ni, jannat, syurga yang mengalir, di bawahnya sungai-sungai. Jadi ini pembahasan tajri min tahtihal anhar. Banyak kitab tafsir ini bahaskan dia dulu sampai sekarang. Apa yang dimaksudkan sungai yang mengalir di bawahnya? Syurga ni kediaman lah, kediaman. Syurga ni asalnya, jannah ni asalnya bustan, taman. Asalnya taman. Apa saja yang ada jim dengan nun itu dia tersembunyi. Macam jin tersembunyi, janin tersembunyi. Apa lagi? Junun, gila, akal dia tersembunyi, terselindung. Ini jannah apa yang tersembunyi? Dia punya tanah dia tak nampak. Pasal apa? Banyak pokok kita tak nampak mana tanah dia, mana dia punya luas dia, pasal tutup dengan pokok-pokok. Jadi syurga tu tak nampak. Itu asal kata jannah ni adalah kebun ataupun taman. Tapi kata ulama, jannah yang dimasukkan di sini adalah tempat tinggal, tempat kediaman orang beriman, tempat tinggal mereka. Tempat tinggal mesti ada rumah lah, dengan maligai dia, dengan segalanya ada. Jadi nak bayangkan mengalir di bawah tempat tinggal dia sungai. Nanti kita fahamkan bahawa ada sungai lah. Tempat kita mesti high rise punya building pasal sungai jalan di bawahnya. Dia bukan gitu tuan-tuan. Kata ulama dia bukan macam gitu. Bukan kita tinggal atas, bawah dia sungai. Tajri min tahtihal anhar, ini sungai mengalir di sekitarnya. Maksudnya macam gitu. Imam Tabari cakap simple aja. Macam kau tengok sungai yang mengalir lah, mengalir tepi ada sungai. Tapi sungai ni dalam sebuah riwayat dia tidak bertebing. Ini yang lagi susah nak gambarkan. Biasa sungai kita ada bertebing dia. Ini sungai tidak bertebing. Senang je macam waterfall lah. Waterfall dia mengalir kan, macam dia tak ada tebing macam itu. Macam mana bawah mengalir di sekitar mereka sungai-sungai. Dan sungai-sungai ini dijelaskan dalam ayat yang lain, dia daripada sungai apa? Sungai susu, sungai madu, sungai arak, semua sungai air. Jadi ada 4 jenis sungai di dalam syurga. Jadi mengalir air di sekitarnya lah, di sekitar tu mengalir air, mengalir sungai tu, mengalir air sungai tu. Kemudian kullama ruziqu minha, setiap kali mereka diberi rezeki daripadanya. Nya di sini daripada syurga itu, daripada syurga itu, min samaratin, daripada buah-buahan, daripada buah. Satu buah samarat ni satu buah. Daripada setiap kali mereka diberi satu buah lah, satu buah sebagai rizqan, sebagai pemberian. Rezeki ni pemberian lah, pemberian Allah SWT. Rezeki apa maksudnya? Allah beri aku rezeki, Allah beri aku
Kita dua kali kita cakap Allah beri aku rezeki. Beri aku rezeki. Yarzuqullah. Kalau bahasa Arab yarzuqullah, Allah merezekikan, Allah memberi. Rezeki itu adalah pemberian Allah Subhanahu Ata'ullah, pemberian Allah. Dia dapat satu buah sebagai pemberian. Setiap kali dia makan saja, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Mereka berkata inilah yang telah diberikan kepada kami dahulu. Ini jadi perbincangan ulama, apa maksud ni? Buah ini yang diberikan kepada kami sebelum ini, min qabl, sebelum ini. Apa maksud sebelum ni? Jadi satu maksud ini buah ni yang diberikan kepada kita di dunia dulu. Di dunia mereka dapat buah yang sama. Buah yang sama mereka makan di syurga. Cuma kata ulama, bila mereka makan dia terkejut. Rupa dia sama tapi rasa dia lain. Rasa dia itu satu tafsiran. Min qablu ni di dunia. Kenapa di dunia? Second time makan tu lagi sedap lagi, pasal dia ada nostalgia. Macam kita suka makan lauk kampung ke apa, dah lama tak makan. Bila jumpa je makan aja, teringat semua cerita-cerita lama. Bila makan benda yang dah lama kita tak makan. Jadi dulu contohlah dia suka sangat dengan buah durian, gila durian, hantu durian. Kali dalam syurga ada durian pula. Bawa dia. Tapi durian rasa lain pula. Muka macam durian ni, bila dia rasa mangga ke rasa apa, terkejut dia. Ni buah ni buah durian ni tapi asal rasa lain. Dia gitu dia rasa. Kalau hasil semua sedap lah. Buah-buahan dalam syurga. Itu satu tafsiran. Lagi satu tafsiran, mereka terkejut bila diberi buah, satu buah. Bila tadi baru tadi, yang ni min qabla, bukan di dunia. Baru tadi dah makan buah serupa, muka pula dia punya buah sama. Lepas tu dapat buah yang kedua yang sama juga, rasa pula lain. Allahu Akbar. Itu dia cakap, ni tadi dah makan buah ni pula rasa lain. Makan lagi satu buah yang serupa, rasa lain. Kalau buah-buahan rasa sama, tak ada apa-apa lah tuan-tuan. Kalau tadi makan satu biji apple, datang lagi apple, makan lagi satu biji, tak seronok lah. Ini lain pula rasa dia. Contoh jadi bila mereka makan, lain pula rasa dia. Ibn Abbas kata buah-buahan yang ada di syurga ni, dia punya nama je sama je di dunia punya dengan buah-buahan di dunia ni. Salah satu ciri-ciri buah-buahan syurga ni, dia boleh makan dengan biji sekali tuan-tuan. Dia macam buah apa? Buah tin lah. Buah tin. Dia bukan biji dia besar lah. Saya ingat durian kalau ada tempat syurga dengan biji-biji dia boleh telannya. Mungkin sedap lah. Dia tak buang punya. Macam buah tin tu kita makan dengan, mana ada orang kopek biji dia buang-buang. Makan dengan biji-biji dia sekali. Itu ciri buah dalam syurga. Jadi kata Ibn Abbas, nama aja sama tapi rasa, rupa semua lain. Nak tahu nanti bila pergi syurga lah tuan-tuan, baru kita nampak. Sekarang ni syurga senang aja lah. Apa yang mata tak pernah pandang, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah terdetik, bila tengok buah-buahan dia, Allahu Akbar. Dan buah-buahan Allah kata wa utubihi mutasyabiha. Mereka diberi buah-buahan yang mutasyabiha, yang serupa, yang sama rupa. Jadi kita kata rupa dia sama tapi rasa dia lain. Itu surprise lah. Muka dia rupa dia sama je, bila rasa, bayangkan kita kalau diberi apple tapi rasa dia, contohlah rasa dia mangga ke apa, menarik kan? Nampak je apple tapi rasa dia mangga pula dalam. Itu dia punya keseronokan itu. Biasanya orang dapat buah-buahan ini semua seronok tuan. Semua gembira je. Nama dia fawakih. Fawakih ni gembira. Gembira bila dapat makan buah-buahan. Dulu macam ada advertisement, Sunkiss punya advertisement lah. Iklan kan di TV kan. Orang makan je muka semua senyum aja, gembira je dapat makan buah Sunkiss.
buah apa ni, buah limau kan, oren lah, buah oren, semua gembira je. Itu advertisement je lah, dia tak tahu kena yang masam. Kalau yang manis sedap lah, gembira. Buah-buahan ni kalau kita kena masam, muka kita pun masam juga. Jadi biasanya buah-buahan ni orang menggembirakan. Satu, buah-buahan menggembirakan, lagi satu ada yang menggembirakan. Ini betul-betul punya menggembirakan. Buah-buahan dari segi kelazatan, sedap, rasa dia menggembirakan. Ini lagi satu yang menggembirakan apa tuan-tuan? Walahum fiha azwajum mutahharah, dan bagi mereka disediakan bagi mereka pasangan-pasangan. Allahu Akbar. Pasangan-pasangan yang suci. Yang suci, pasangan. Allah tak sebut sini isteri. Ringan sikit pasangan. Kalau sebut isteri, Allah nak kena tanggung dia punya nafkah, nak tanggung jaga, nak kena itu. Pasangan lagi ringan lah. Pasangan dia, partner lagi ringan. Kalau orang suka ada partner, orang tak suka ada isteri. Isteri macam beban, nak tarik sana, tarik bawa sana sini. Kalau ini siapa? Partner aku lah, lunch partner. Lunch partner lagi. Seronok tak tuan-tuan? Makan dengan lunch partner dengan makan dengan isteri. Mana yang kau? Lunch partner lagi sedap lagi lah. Ada kan sekarang ni dia ada isteri lunch, dia panggil. Makan tengah hari punya, makan tengah hari dengan perempuan lain. Makan malam dengan isteri. Tengah hari aja bertukar-tukar. Jangan cakap jauh-jauh mana, UTM pun sama juga. Nanti pagi keluar, semua staff-staff perempuan lelaki keluar makan sama-sama. Syok lah, gembira lah. Ini isteri orang, ni suami orang, berbual kan seronok kan. Allahu Akbar. Jadi Allah gunakan azwaj. Azwaj jenis zauj. Zauj pasangan. Pasangan yang mutahharah. Mutahharah yang suci. Maksudnya bagi mereka isteri yang suci. Pasangan yang suci. Suci dari sudut apa? Dari sudut luaran, iaitu dia tak ada darah haid, tak ada darah nifas, tak kencing, tak buang air besar, tak ada peluh, tak ada kahak, tak ada air ludah, tak ada. Semua suci lah. Semua yang kotor-kotor semua tak ada. Apa benda yang kotor semua tak ada. So, sesuci-sucinya, luaran sesuci-sucinya. Kemudian dalaman pula adalah suci. Isteri-isteri ni dalaman dia punya akhlak dia bersih, tak dendam, tak dengki, tidak membebel. Ni lain sikit kalau isteri di syurga tu membebel tu. Saya dengar lah, saya baca, bukan dengar, saya baca tafsir As-Sa'di dekat isteri kita di syurga tu, bila dia buka mulut aja kita cakap jangan stop berbual lah, jangan stop. Macam gitu ada tak? Boleh dapat dunia ni. Isteri dunia aja dia buka mulut je, kalau boleh stop lah, jangan berbual lah. Sana kita cakap jangan berhenti. Sedap betul. Manja, cakap manja, bagi perhatian kepada suami dia 100% punya, bagi tumpuan kepada suami dia. Lepas tu dia namanya mata mereka ni tak liar, tak tengok-tengok lain. Dia fokus kepada suami. Memang diciptakan untuk ini. Kalau bidadari ada 2 isteri tuan-tuan. Ini saya cakap tentang bidadari. Bidadari ni diciptakan untuk apa? Tuan-tuan, bidadari ni diciptakan untuk apa? Especially untuk layan suami aja. Dia tak ada kerja lain. Kerja dia adalah layan suami aja. Apa saja tumpuan dia kepada suami. Mata dia tak lari. Suami jalan dia tengok, perhatikan dia suami apa semua. Tak ada dia sibuk-sibuk benda-benda lain lah, pergi ke taman lah, pergi begini lah dengan handphone, dengan ini. Tak ada. Isteri sekarang sibuk dengan handphone. Balik je nak layan suami, dia dengan handphone dia dah berjam. Apa bang gini je. Allahu Akbar. Dia tak ada di sana, dia tak ada tugas lain, tak ada kerja lain. Layan suami je. Itu satu. Seorang dapat dua isteri. Satu yang bidadari punya, made in syurga. Satu. Lain satu yang itu yang lahir di dunia itu. Tapi dia pun duduk di syurga. Itu isteri dunia. Isteri dunia ni dia dapat juga. Sama juga isteri ni semua dibersihkan. Pernah Ummu Salamah tanya kepada Rasulullah, mana lebih afdal? Mana lebih baik? Isteri made in syurga atau made in dunia lah?
Isteri yang bidadari ataupun wanita dunia, mana yang lebih baik? Apa Rasulullah SAW jawab? Wanita dunia. Wanita dunia ni kalau dia masuk syurga, dia lebih baik daripada bidadari. Dia lebih baik. Kerana apa? Kata Rasulullah, dia masuk syurga ni through hard work lah, dengan dia punya solat, dengan dia punya puasa, dengan kerja keras, beramal amal soleh, yang dia dapat masuk syurga. Jadi dia betul-betul earn dia punya place lah di dalam syurga tu. Dia lebih baik daripada isteri. Jadi seorang itu minimum 2 isteri. Satu isteri syurga, satu isteri dunia. Tak jealous ke? Kan tadi cakap isteri ni dibersihkan, tak ada hasad, tak ada dengki, gembira je. Tapi kerana rumah di sana tu besar, rumah di sana tu besar, dia tak akan melihat dia punya madu dia. Jangan takut. Dia punya besar 90 km, bayangkan. Rumah lagi satu tu jauh macam kita lah. Ada lagi seorang isteri Batu Pahat. Jumpa tak? Satu JB, satu Batu Pahat. Siapa yang ada 2 isteri lah. Ni saya angan-angan aje lah, isteri saya lagi satu, dia buat Batu Pahat. Ada 2 isteri. Mana ada jumpa ni sibuk tempat JB, yang lain satu tempat Batu Pahat je. Tak ada apa-apa lah. Tak ada dia takkan jumpa, kata Rasulullah SAW. Dia tak je. Itu Allah sekat daripada bertemu. Dan kalau jumpa pun tak ada apa-apa. Hati mereka dah bersih, dah disucikan. Kemudian Allah kata wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Ini yang penting sekali. Sesuatu nikmat yang kita takut ni adalah dia tak kekal. Apa sajalah nikmat di dunia ni yang kita takut. Bila contohlah kita bawa anak kita pergi cuti je, hotel bagus dengan swimming pool dalam bilik. Contohlah swimming pool dalam bilik, ada swimming pool semua gini. Anak masuk aja, buka bilik je nampak swimming pool. Pernah je? Saya pun tak pernah, angan-angan lagi. Mandi dalam besarlah dia punya bilik. Anak first saja tanya, berapa lama kita sini kan tak? Berapa lama sehari aja. Allah, sehari aja. Dia fikir tak lama di sini. Itu yang buat sedih tu. Kalau cakap seminggu pun tak gembira juga. Seminggu je sini. Kalau boleh nak lama lagi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bila dalam nikmat ni Allah cakap kamu akan kekal selama-lama di dalam dia. Kekal muda, kekal kuat, kekal handsome, kekal dalam kenikmatan selama-lamanya. Jadi dia punya nikmat itu tak turun tuan-tuan. Dalam syurga ni nikmat ni kalau turun aja tuan-tuan, sedikit aja turun, memang tak seronok duduk syurga. Pasal duduk syurga ni bukan 1-2 tahun, selama-lama. Bayangkan selama-lama nak menghadap isteri yang sama. Ini 50 tahun aja dah macam dah jelak kan. Kalau tahu kalau tahu aku pilih sini ni lah. Kalau tahu dah 50 tahun baru nak cakap kalau tahu lagi dah terlambat lah. Jadi dia rasa dah macam ini selama-lama je, 50 tahun je tak boleh. Jadi dia tak boleh turun. Setiap hari tu dia punya nikmat makin nikmat, makin sayang dengan isteri. Isteri pun makin sayang. Sampai bila? Sampai naik je dia punya nikmat ni. Tak turun pun. Kalau turun aja habis lah. Bosan hidup dalam syurga selama-lama. Jadi Allah maintain dia punya fresh dia. Kan ada hadis, ada ayat kan, setiap kali dia bersatu aja, isteri dikembalikan darah dia. Setiap kali, every time aja mereka bersatu aja, lepas bersatu aja, isteri menjadi darah kembali. Macam mana je? Okey. Dekat lagi tuan-tuan. Tuan-tuan semua usia ni semua dah nak dekat ni, nak dekat ke pergi syurga ni. Jadi kasih semangat sikit. Ini Allah bagi semangat kita. Lepas ni apa? Fasa apa? Lepas ni fasa antara syurga atau alam kubur. Kalau kita lepas saja soal jawab ni macam orang lapar tau. Lapar macam kita sembelih korban dengan lapar. Soal jawab ni tak lama, sejam lebih. Lepas saja soal jawab, pas saja, ke mana pergi? Dapat jawab soalan, ke mana pergi? Takkan lipat dalam kubur aja. Siapa nak lipat selama-lama dalam kubur?
terus masuk syurga. Dibuka pintu syurga, terus masuk syurga. Roh lah, badan kita memang tinggal lah, jasad kita tinggal, terus pergi syurga. Di mana penempatan orang soleh sekarang ni? Orang-orang baik, para nabi, para syuhada, orang-orang soleh di mana tuan-tuan? Takkan di bawah tanah. Ini bawah tanah yang kena belasah ni semua hari-hari. Dia kena siksa. Yang orang-orang soleh pergi mana? Syurga. Dekatlah kita dengan syurga. Besok mati je terus pergi syurga, masuk syurga. Apa jauh sangat? Dengan usia dah 70-80 tahun ni, anytime boleh pergi punya, lagi dekat lagi. Sebab itu bila baca Quran sebenarnya semangat lagi. Dah dekat ni aku dengan syurga ni. Rambut semua dah putih ni, gigi semua dah apa ni, dah gugur semua kan. Dekat lagi. Sabar sikit. Allah. Bidadari sedang tunggu. Itu Jadi sekejap aja masuk syurga. Meninggal aja seorang macam kawan kita lah. Kalau malam ni dia meninggal aja, kita dengar berita meninggal aja. Kalau dia orang soleh, diterima amalan dia dapat jawab soal jawab. Besok pagi awak nak nangis-nangis, kesian. Dia kesian dengan awak lagi. Dia dah dalam syurga. Dia dah dalam syurga. Kita kesian dah, kesian. Apa nak kesian? Dia dah dalam syurga. Dia dalam kenikmatan. Besok pagi dah masuk. Kata Rasulullah SAW, dalam masa 1-2 jam dia terus transfer. Ada yang cakap dalam masa 1 hari, ada yang cakap seminggu. Tapi buat adalah terus dipindah daripada kubur syurga. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Kubur kita bagi salam, Rasulullah SAW dalam hadis, Allah akan kembalikan roh itu dari syurga. Jadi di mana roh tu? Di syurga. Allah akan kembalikan roh itu dari syurga ke kubur dia untuk jawab salam kamu. Setiap kali kita pergi ke kubur, kalau roh tu ahli syurga lah, kembalikan roh tu. Jadi kalau mak bapak kita yang diterima amalan mereka dalam syurga. Okey. Tengok tuan-tuan ayat dah seronok kita je berpindah kepada nyamuk pula. Allah la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'ud. Sungguhnya Allah tidak malu membuat apa saja, contoh nyamuk hingga ke sesuatu yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada nyamuk. Macam mana? Ini yang susah ni Al-Quran ni dia punya perbicaraan dia berpindah daripada cakap tentang syurga, terus ayat Allah tidak malu untuk membuat tidak malu untuk buat perbandingan. Jadi ayat ini kalau kita yang ikutilah daripada awal, ayat orang munafik, balik orang-orang munafik. Bila Allah membuat perumpamaan orang-orang munafik ni seperti api, atau mereka yang di dalam apa ni, lapan di malam hari yang turun hujan ini, orang munafik dia sindir. Apa punya perumpamaan ini? Dia sindir Allah punya perumpamaan. Ya, bila Allah dalam Quran ni banyak perumpamaan, dipanggil amsal, masal. Itu Dr. Azhar punya PhD tu adalah tentang perumpamaan. Sepatutnya dia ajar tu perumpamaan, dia ada ajar. Itu dia punya PhD tu, perumpamaan dalam Quran. Itu yang menarik tu. Dalam Quran banyak sekali perumpamaan. Dia agak apa punya perumpamaan? Itu satu pandangan. Lagi satu pandangan, ayat ni turun bila Allah Subhanahu Wa Taala duribalakum masalum fast Al-Hajj, saya ingat. Fauqa ni nyamuk, apa yang lebih besar atasnya? Fauqa ni atas kan? Apa yang fauqa ni boleh dua makna. Arab ni perkataan boleh dua makna. Dua makna tu yang bertentangan. Satu atas, satu bawah. Macam wara belakang. Tapi dalam ayat ni makna dia, dalam ayat yang lain makna dia depan. Makna dia depan.
daripada nyamuk ni Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ ada, pasti ada hikmah dalam perumpamaan. Orang-orang beriman, apa saja yang kata mereka terima. Fa amal ladzina amanu fa ya'lamu annahu al-haqqu min rabbihim. Orang beriman, bila Allah bawa apa saja perumpamaan, namanya iman. Iman ni apa? Allah cakap buat ini, buat itu, jangan buat ini, jangan buat itu. Apa orang beriman cakap ni, apa hikmahnya Allah? Takkan kita nak tanya dengan Allah, apa hikmahnya tak boleh buat ini, apa hikmahnya kena tentang semut lah, dan benda-benda kecil lah, lagi ankabut, tentang laba-laba lah, benda-benda yang remeh-remeh ni. Kenapa nak cakap tentang benda-benda ni? Tak cakap gajah ke apa, cakap gajah, binatang besar. Kenapa nak cakap serangga-serangga yang kecil ni? Jadi permisalan orang munafik ni, apa saja yang Allah kata mereka, terutamanya hukum. Kalau turun apa-apa hukum aja mereka benci. Itu ciri-ciri orang munafik. Allah kata di sini, yudillu bihi katsira. Allah orang boleh jadi sesat satu ayat yang sama. Ada. Terutamanya kalau zaman sekarang ayat hukum lah. Ayat hukum bila orang baca ni, dia terus menentang. Sesat, yang satu menerima, dia terima. Dia dapat hidayah. Itu maksudnya satu ayat aja manusia terbagi. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Dan Allah saja-saja ke nak sesat orang aja? Nah, selebriti ada ramai tak? Pelakon-pelakon, penyanyi-penyanyi. Kita pergi cari siapa orang fasik. Bukan ni untuk diri kita. Yang penting adalah Quran ini mengobati. Kok ada tuan-tuan? Kau tengok Allah ada pula sifat ni. Itu yang kita berobat dengan Al-Quran itu, kita tinggalkan sifat tu, supaya itu kita jadikan Al-Quran itu syifa. Kita obati akhlak kita, perangai kita yang fasik ni kita obati. Kadang ada contoh, nanti contohlah, ini preview aja, gazette aja, putuskan silaturahim. Kadang kita ada putuskan silaturahim. Ada di antara kita mungkin kerana faraid lah, kerana waktu pembagian sampai putus hubungan. Dikira orang apa? Orang fasik. Ini bukan cerita-cerita zaman dulu, tuan-tuan. Cerita-cerita sekarang juga ramai di antara kita berpecah belah sampai putus hubungan adik-beradik. Putus silaturahim kerana apa? Kerana tanah ke, kerana ini ke apa? Dah kira fasik, tuan-tuan. Dah kira fasik. Jadi macam mana? Sambunglah. Kalau kita pernah putuskan silaturahim, kita kena sambungkan silaturahim. Itu dia tak nak sambung. Itulah namanya silaturahim. Silaturahim tu, sila tu bila orang putus engkau sambung. Bukan yang dah sambung awak sambungkan. Kita faham silaturahim apa? Aku ziarah dia lah, silaturahim. Itu bukan silaturahim. Yang silaturahim ni orang putus, awak datang rumah dia, dia tutup, slam pintu dia, awak datang lagi. Datang lagi. Itu nama silaturahim. Awak sambung, dia putus, awak sambung. Kita kalau orang dah slam, sudahlah, sampai bila pun kita takkan pergi rumah dia, betul tak? Kalau dia tak layan lah, hari raya datang rumah dia, dia tak layan, salam pun dia tak jawab, agaknya tahun depan hari raya nak datang, confirm kita tak, sudah, orang dah layan kita macam nah, itu salah. Jadi nak perbaiki diri kita ni, kita lihat nanti insya-Allah taala minggu depan kita sambung. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.